Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiari sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang taktik biasa puak-puak Calvinis ini yang selalunya akan buat strategi macam inilah setiap kali mereka ini terpalit dengan kontroversi dan cuba untuk alih isu dan sebagainya. Mula-mula mereka akan buat kontroversi, hina Islam ke ataupun kutuk Melayu ke apa-apa ke. Kemudian bila dah kantoi, bila orang dah marah, mereka pun minta maaf. Bila minta maaf pun tak jalan, orang tetap marah juga. Mereka pusing kepada play victim. Oh, kami menjadi mangsa ugutan. Oh, kami telah mengelima ancaman dan macam-macam lagi. Macamlah orang tak tahu taktik korang kan. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita semua tahu tentang kontroversi stokin kalimah Allah dekat KK Mart baru-baru ini. Kita semua tahu KK Mart telah pun duk menangis keluarkan air mata buaya mereka, minta maaf daripada konsumer terutamanya orang-orang Islam, tolong jangan boikot kami dan sebagainya. Dan selain daripada KK Mart yang minta maaf, satu lagi pihak yang telah meminta maaf dan telah mengakui kesalahan mereka ialah sebuah kilang dekat Batu Pahat yang bernama Jinjiang Chang. Di mana Jinjiang Chang ini dikatakan merupakan vendor yang berbawa masuk atau menyediakan stokin-stokin kalimah Allah yang tersebut itu. Bila mereka kata, oh kami terlepas pandang dan sebagainya, ramai orang mempertikaikan tentang perkara ini, termasuklah saya. Di mana siapa-siapa sahaja yang pernah kerja dekat dunia retail pastinya tahu adalah sangat-sangat mustahil untuk terlepas pandang tentang perkara yang sangat-sangat obvious seperti itu. Terutamanya bila stokin-stokin ini kita semua tahu dicetak dekat kilang OEM. Kilang OEM ini pastinya ada template corak yang akan dihantarkan kepada peniaga ataupun pekedai untuk mendapatkan kelulusan dan juga mendapatkan endorsement. Kalau semuanya okey, kalau semua pengurusan kata tak ada masalah, okey boleh masuk, baru mereka akan print dan macam-macam lagi. Jadi macam kita selalu kata, bila mereka kata mereka tak sengajalah terlepas pandang dan sebagainya, itu semua adalah alasan-alasan yang karut marut dan langsung kita tidak boleh percayai. Sebab benda ini bukan pertama kali sebenarnya tuan-tuan. Dah banyak kali sebenarnya, sering kali diulang-ulang. Dan menyebut tentang sering kali diulang-ulang ini, inilah strategi mereka. Bila mereka terpalit dengan kontroversi, mereka akan minta maaf selepas kantoi. Orang dah mengamuk, orang dah hentam macam-macam, mereka akan minta maaf, keluarkan air mata buaya dan sebagainya. Dan ada sesetengah kes yang mereka bagi diskaun untuk melembutkan hati orang-orang yang tengah marah dan macam-macam lagi. Tetapi kali ini umat Islam dekat Malaysia benar-benar bersatu hati. Sebab benda yang berlaku dekat KK Mart dan juga yang dilakukan oleh Jinjiang Chang ini memang dah kata apa, dah maksimum dah masalahnya. Dah banyak kali benda macam ni berlaku dan mereka tak boleh terima lagi dah. Enough is enough. Memang anda tidak boleh untuk dibiarkan. Mungkin maaf tetap maaf, tak ada masalah. Tetapi tak boleh dibiarkan. Boykot tetap boykot sampailah anda ini melutut. Tapi itulah tuan-tuan, bila mereka ini dah tahu yang mereka tidak mampu untuk melembutkan hati orang, maka apa yang mereka buat? Mereka akan play victim. Seperti mana yang telah dilakukan oleh kilang Jinjiang Chang ini, di mana dia telah mengeluarkan kenyataan ada pekerja yang telah mendapat nota ugutan lah, telah mendapat ancaman lah, ada yang kata nak bakar kilang dan macam-macam lagi. Dalam arti kata lain, dia kata sekarang ini kilang dia tengah mengalami orang kata apa, tekanan, telah diugut, diancam dan macam-macam lagi tuan-tuan sekalian. Kiranya nak beritahu konon-kononnya orang Islam ini merupakan bangsa yang barbarik, merupakan kaum yang ganas yang akan resort kepada perbuatan khawarij, iaitu untuk membakar, memusnahkan dan sebagainya. Macamlah orang Islam dekat negara kita ini tak tahu dan tak reti negara kita ini ada undang-undang dan sebagainya. Tetapi inilah taktik yang biasa mereka guna dan macam biasalah tali barut mereka termasuklah daripada kalangan yang mengaku Melayu, mengaku Muslim ini pun mengkembangkan benda ini, kata tengoklah inilah Malaysia di bawah ajaran khawarij dan sebagainya, habis semua dah tak tenteram, habis semua dah ketakutan disebabkan oleh ancaman itu, ancaman ini dan sebagainya. Tetapi macam saya katakan, umat Islam dekat negara kita ini tidak bodoh. Tidak bodoh tahu tak? Mereka tahu yang sekarang ini undang-undang tidak menyebelahi mereka. Kalaulah umat Islam ni contohnya kan duk nak menghentam sana hentam sini, ugut sana ugut sini dan sebagainya, sudah pastilah mereka ni kejap saja akan masuk ke dalam. Siapa yang bodoh nak buat benda-benda macam tu sebenarnya? Tapi kalau anda tanya saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini bagi saya hanyalah merupakan satu diversion issue
untuk menutup kesalahan mereka, untuk mengalihkan perhatian orang ramai daripada kesalahan mereka kepada benda-benda yang akan menyebabkan orang ramai bersimpati kepada mereka. Alah tuan-tuan, benda ni bukan baru, banyak kali jadi dah. Ingat tak masa Ngeh Koham mengeluarkan kenyataan mengatakan konon-kononnya dia nak orang bukan Islam masuk dalam urusan enakmen jenayah syariah negeri-negeri sebagainya, yang menggunakan kemarahan begitu ramai orang termasalah oleh Sultan Selangor sendiri. Tengok-tengok selepas dikecam kiri kanan depan belakang, tiba-tiba pula rumah dia dibakar, kereta dia dibakar dan sebagainya, ada orang lontar bom molotov koktail dan sebagainya, dan laju dia disalahkan PN masa tu. Ingat tak? Dia salahkan PN masa tu. Ingat tak masa tu? Dia salahkan orang Islam yang orang kata apa, barbarik dan macam-macam lagi lah ketika dia punya sidang media masa tu kan. Jangan kata Syed Fitnah tahu, benda ada tu dilaporkan media. Tengok-tengok lepas siasatan polis, rupanya Along yang bakar rumah dia. Tapi sekarang ni senyap. Tak tahu apa cerita siasatan kes itu. Dah ditangkap ke whatsoever ke, dah didakwa ke pun kita tak pasti. Yang kita ingat katanya lah orang tu dah ditangkap dekat Shah Alam. Tapi tak nampak pun dia punya update tentang cerita tersebut. Apa cerita sebenarnya kan? Bukan kecil tau kesalahan tu. Kesalahan arson ini adalah kesalahan yang sangat-sangat besar. Tapi macam diam je kan. Kemudian tak berapa lama lepas itu, Ngakormeng pula telah mengadu yang mak bapak dia telah diugut dan sebagainya. Ada orang hantar flyers itu ini, kata dengan notis-notis ancaman lah, ugutan dan macam-macam lagi. Konon-konon disebabkan oleh orang kata apa, mungkin orang duk marah sebab dia duk nak promotekan kampung baru Cina sebagai tapak UNESCO. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian, bila mereka dah tertekan dekat dinding, mereka dah kantoi, mereka dah salah, mereka dah kena hentam kiri kanan depan belakang, keluarlah buah kata, oh kami telah menerima ancaman, kami telah menerima ugutan, kami risaukan keselamatan kami, bla 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 bla. So that orang tidak akan bercerita tentang kesalahan yang mereka lakukan. Orang akan pusing, bersimpati, apalah orang Melayu ni, apalah orang Islam ni kan sebagainya, bla bla bla. Tiba-tiba pula nak ugut, nak ancam khawarij itu ini dan macam-macam lagi ayat yang memang kita selalu dengar. Walaupun mereka ini tidak directly kadang-kadang menuduh orang Melayu, tidak directly mendakwa orang Melayu buat macam itu, tetapi biasa dah tuan-tuan sekalian, benda berlaku dekat-dekat kan. Pastinya secara asas orang akan cuba untuk mengagapan, oh ini mesti orang Islam yang bengang ni, yang duk orang kata apa, ugutlah, ancam itu ini dan sebagainya. Benda biasalah tuan-tuan sekalian, biasa sangat-sangat dah. Sekilas ikan di air kita tahulah ikan tu ikan bilis atau ikan pirana. Dah faham sangat dah masalahnya kan taktik ini. Jadi kepada pihak kilang Jin Jian Chang ini, saya nasihatkan anda tolonglah jangan buat benda garuk macam tu lah. Kalau betul lah ada orang ugut anda ke, ancam anda ke whatsoever, anda just buat laporan polis dan anda diam-diam, tak payah nak play victim sangat dan sebagainya. Dan kami nak tunggu betul ataupun tidak ugutan itu berlaku, ancaman itu berlaku, dan betul ataupun tidak benda itu ada kaitan dengan kontroversi-kontroversi yang telah tercetus baru-baru ini. Kalau betul, kami tidak berkompromi. Tangkap, tahan dan dakwa mereka yang cuba untuk mengugut serta mengancam itu. Tetapi kalau tak betul, kami mahu pihak berkuasa ambil tindakan terhadap orang-orang seperti Jin Jian Chang punya kilang ini, ataupun seperti Ngakormeng, ataupun seperti Ngeh Koham yang telah membuat satu konotasi seolah-olahnya hendak menyalahkan orang-orang yang marah akan kontroversi-kontroversi yang mereka cetuskan. Kiranya nak pin kesalahan itu kepada orang Islam, orang Melayu, hendak menjauhkan lagi dan juga memecahkan lagi perpaduan antara kaum dan sebagainya. Ini merupakan satu perbuatan yang sangat-sangat tak bagus dan tidak sepatutnya dibiarkan. Tetapi kita faham tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka memang boleh buat sesuka hati mereka, sebab mereka pun menguasai kerajaan ini secara inadvertently. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzan kata macam ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Tetapi macam saya selalu katakan, kesalahan orang Melayu dekat Malaysia ini ada hadnya. Memang kita hormat undang-undang. Kita tidak akan membuat sesuatu yang berlanggaran dengan undang-undang serta perlembagaan dan sebagainya. Sebab orang Melayu Malaysia ini memang terkenal dengan sikap lemah lembut dan juga bersopan santun. Tetapi sarang tabuan jangan dijolok. Jangan sampai mereka ini dalam sabar-sabar bertanyakan soalan ini kepada anda. Masa itu anda nak jawab apa? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?